Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Mei bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Dr. Mahathir Mohamad menegaskan beliau membuat keputusan yang tepat dalam menamatkan perkhidmatan Muhammad Apandi Ali sebagai Peguam Negara pada Jun 2018. Ini selepas saman Apandi terhadapnya dan kerajaan berhubung penamatan kontrak sebagai Peguam Negara diselesai secara baik di mahkamah. Dalam satu kenyataan, bekas Perdana Menteri itu kesal dengan keputusan Putrajaya untuk mencapai penyelesaian di luar mahkamah bulan lalu dalam saman 2.23 juta ringgit yang difailkan Apandi terhadapnya dan kerajaan. Ahli Parlimen Langkawi itu menjelaskan sebagai defender dan saksi utama kes berkenaan, beliau tidak diberitahu mengenai penyelesaian tersebut. Mahathir berkata beliau telah menulis kepada Peguam Negara Idrus Harun untuk menyatakan bantahannya mengenai cara penyelesaian itu dibuat. Beliau juga menegaskan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah mengikut proses sewajarnya dalam menamatkan kontrak Apandi. Menurutnya, dia merasakan Apandi tidak boleh bertindak secara bebas kerana sudah lama menjadi Peguam UMNO dan tidak mungkin bertindak adil dalam siasatan ke atas 1MDB dan salah laku bekas Perdana Menteri Najib Razak. Apandi juga kata Mahathir pernah membuat kenyataan bahawa Najib tidak bersalah sebelum apa-apa tindakan siasatan dibuat. Sikap berat sebelah Apandi itu terbukti apabila Najib disabitkan kesalahan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, kata Mahathir. Tambah pengerusi pejuang itu, dia mengaku tidak bersalah atas kesalahan menamatkan kontrak Apandi secara tidak sah dan bersedia untuk dakwaan itu dibicarakan di mahkamah. Muhyiddin Yassin mendakwa Ahmad Zahid Hamidi membawa sejumlah fail berkaitan kes jenayahnya dan memintanya campur tangan dalam prosiding mahkamah. Perkara itu dinyatakan Muhyiddin dalam dokumen yang difailkan di mahkamah pada 26 April lalu sebagai jawapan terhadap permohonan injuksi Ahmad Zahid. Muhyiddin mendakwa Presiden UMNO itu membuat permintaan tersebut selepas menghadiri mesyuarat di kediamannya sebaik mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8. Menurutnya, beberapa individu telah menghadiri mesyuarat itu termasuk Zahid, Muhammad Azmin Ali dan Abdul Hadi Awang. Tambah Muhyiddin, selepas mesyuarat berakhir, Zahid meminta untuk bercakap dengannya secara peribadi dan menunjukkan sejumlah besar fail berkaitan kes jenayahnya. Muhyiddin juga mendakwa apabila mendengar permintaan itu, dia memaklumkan kepada Zahid bahawa dia tidak boleh dan tidak akan campur tangan dalam prosiding mahkamah serta menasihati ahli Parlimen Bagan Datuk itu untuk membela diri jika dia benar-benar tidak bersalah. Pada 4 April lalu, Ahmad Zahid memfailkan saman fitnah terhadap Muhyiddin serta memohon injaksi ex parte supaya bekas Perdana Menteri itu atau wakilnya menarik balik kenyataan fitnah tersebut. Ini selepas Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu membuat dakwaan itu semasa menyampaikan ceramah di Tangkak Johor pada Februari lalu. Usaha PAS Terengganu untuk meneruskan kerjasama muafakat nasional dengan sekutunya UMNO ketika ini berdepan jalan buntu. Pesuruhjaya PAS Terengganu, Hussein Awang dilaporkan berkata, pihaknya sudah cuba mengatur 2 pertemuan dengan UMNO namun tidak berjaya. UMNO Terengganu semalam dilaporkan berkata, jawatan kuasa parti itu di peringkat negeri memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan PAS pada PRU ke-15 akan datang. Ketua UMNO Besut dan juga Aduan Hulu Besut, Nawi Muhammad berkata, UMNO dan BN akan bertanding di semua 32 kerusi DUN dan 8 kerusi parlimen pada PRU ke-15. Ketika ini PAS mempunyai majoriti 2/3 iaitu 23 daripada 33 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu, manakala UMNO memiliki 10 kerusi. Sebelum ini, pengerusi UMNO Terengganu Ahmad Said menyifatkan gabungan muafakat nasional di negeri tersebut sudah mati. Sementara itu, PAS menerima keputusan UMNO Terengganu untuk tidak bekerjasama dengannya pada PRU ke-15 akan datang, kata Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hassan. Bercakap kepada pemberita di Kota Baru hari ini, Taqiyuddin berkata langkah UMNO itu tidak akan memberi kesan kepada parti. Debat di antara Anwar Ibrahim dan Najib Razak akan diadakan di Kompleks Penerangan Pelancongan Malaysia, MATIC di Kuala Lumpur.
Acara itu akan diadakan pada jam 9 malam pada 12 Mei ini dan akan disiarkan secara langsung di televisyen dan media sosial. Ini kali pertama Ketua Pembangkang dan bekas Perdana Menteri itu bersemuka dalam satu debat terbuka. Mereka dijangka menyentuh dua perkara. Pertama, sama ada kerajaan patut membantu Sapura Energy Berhad yang berdepan masalah, dan kedua, berkenaan hala tuju dan masa depan ekonomi dan politik negara. Najib sebelum ini menggesa kerajaan memberikan bantuan kepada Sapura Energy Berhad selepas beberapa subsidi dirinya diberi petisyen penggulungan pada Mac lalu. Pada awalnya, gesaan Najib agar kerajaan menyelamatkan Sapura Energy melibatkan ahli Parlimen Pekan itu dengan bekas ahli Parlimen PAN dan Rafizi Ramli. Pertikaian itu kemudian membawa kepada cabaran Rafizi kepada Najib agar mereka berdebat mengenai langkah berkenaan. Ia kemudian dipersetujui oleh Najib, namun bekas Perdana Menteri itu turut mengajak agar Anwar dilibatkan bersama. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dianugerahkan darjah kebesaran utama negeri Johor daripada Sultan Ibrahim Iskandar dalam satu majlis pada Jumaat. Kurniaan tertinggi Istana Johor yang membawa gelaran Dato' itu diberikan dalam satu majlis istiadat yang diadakan di Istana Besar Johor. Pada istiadat sama, baginda berkenan mengurniakan darjah kebesaran kepada isteri Lee Ho Ching yang membawa gelaran Datin Paduka. Istana Johor sebelum ini pernah mengurniakan darjah kebesaran kepada beberapa pemimpin republik itu sebagai lambang persahabatan dan hubungan erat antara Johor dan Singapura. Ia termasuk bekas Perdana Menteri Lee Kuan Yew, bekas Menteri Undang-Undang E.W. Bakar dan bekas Perdana Menteri Goh Chok Tong. Berangkat sama pada majlis itu adalah Permaisuri Johor, Raja Zari Sofia Sultan Idris Shah serta Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan isterinya Cik Puan Besar Khalida. Sultan Ibrahim turut berkenan meraihkan Lee dan Ho dalam jamuan tengah hari. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan beberapa kawasan di sekitar daerah Melaka Tengah di Melaka dinaiki air. Hujan yang turun sejak awal pagi itu menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan rumah penduduk di lokasi rendah mulai jam 7 pagi tadi. Sekretariat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka Tengah, Kapten Awang Buhari Awang Ahid berkata, antara kawasan terjejas adalah Kampung Teluk di Bukit Katil, Kampung Pulau Kelapa, Kampung Sungai Putat, Bukit Cina dan Taman Peringgit Ria. 4 lagi lokasi lain adalah di Batu Hampar, kawasan Air Keruh, Kampung Pengkalan Rama Pantai serta Kampung Mata Kucing. Menurutnya setakat jam 10.30 pagi ini, belum ada pusat pemindahan sementara dibuka, namun pihaknya sudah berada dalam keadaan bersiap sedia. Sementara itu, Melaka River Cruise MRC turut menghentikan sementara operasinya susulan paras air Sungai Melaka yang tinggi. Pengurusan MRC berkata, pengoperasian semula perkhidmatan itu akan dimaklumkan selepas keadaan paras sungai kembali pulih. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.